Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ingin bincangkan pada malam ini satu topik yang sangat penting. Memandangkan kita sudah mau masuk kepada pilihan raya negeri, dan bagi saya tidak penting saya masuk ataupun tidak dalam uh, pertandingan dalam pilihan raya ini. Yang penting ialah pesanan untuk semua rakyat negeri Sabah bagaimana untuk memilih pemimpin. Saya ingat ini persoalan yang ramai yang tertanya-tanya. Saya pun bila berada di lapangan baru-baru ini berjalan-jalan jumpa dengan masyarakat, ada banyak persoalan mengenai dengan bagaimana kita mau memilih pemimpin. Jadi saya ingat kita tidak boleh mengikut emosi dan hanya mendengar dan ikut apa yang orang cakap. Kita kena melihat kepada kajian yang dilakukan oleh mereka yang telah membuat kajian sebelum ini, dan ada beberapa kajian yang telah dilaksanakan, di antaranya ialah kajian yang dilaksanakan oleh Cousins and Posner dalam Leadership Challenge, buku, satu kajian yang sangat besar dan lebih 1 juta orang dia temu ramah di seluruh dunia untuk mendapatkan pandangan mengenai siapa pemimpin yang terbaik yang dikehendaki oleh yang dipercayai oleh masyarakat. Dan Cousins and Posner telah mendapat satu perkataan yang sangat penting, yaitu credibility. Mereka mengatakan bahawa di seluruh dunia konsisten, semua masyarakat di seluruh dunia, semua pemimpin-pemimpin di seluruh dunia apabila ditanya mengenai pemimpin macam mana yang mereka akan ikut, mereka mengatakan bahawa pemimpin yang mempunyai credibility. Maka apa itu credibility? Bila dikaji lebih mendalam lagi, mereka mengatakan bahawa credibility itu ialah truthfulness dan trustworthiness, ataupun keboleh percayaan, yang berkata benar, dan boleh dipercayai, yang bertanggungjawab. Jadi ini sebenarnya apabila kita melihat kepada yang beragama Islam, pesanan Nabi Muhammad SAW, dan itulah ciri Nabi Muhammad SAW sebenarnya apabila menjadi seorang pemimpin yang dinukil daripada Al-Quran, diambil daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang terbaik yang kau ambil untuk menjadi pemimpin adalah orang yang al-qawi dan al-amin, yaitu yang mempunyai kekuatan, kompetensi, dan boleh dipercayai. Jadi kompetensi ini ialah apabila seorang itu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan amanah kepimpinannya. Maka satu ciri yang penting pada orang yang ada credibility, orang yang boleh dipercayai, adalah orang yang mempunyai kompetensi. Dia boleh memimpin dan boleh buat kerja dengan baik, dan boleh menunaikan amanah yang dia dipilih untuknya. Dia boleh memberikan solusi kepada masalah-masalah dalam bidang yang dia telah dipilih itu. Jadi ini saya ingat satu ciri yang sangat penting. Yang pertamanya ialah mempunyai kekuatan, kompetensi. Yang mana kalau seorang itu tidak kompeten, maka dia tidak akan boleh buat kerja. Dia tidak tahu macam mana untuk melaksanakan kerja dia, dan dia tidak akan boleh menyelesaikan masalah apabila dia melakukan kerja dia. Maka yang rugi ialah orang yang memilih dia untuk menjadi pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua ialah al-amin, yaitu seorang itu apabila dipilih, kita hendaklah memilih orang yang boleh dipercayai. Berpercaya dari segi apa? Bahawa dia ini seorang yang ikhlas apabila dia menawarkan diri dia untuk menjadi pemimpin. Ikhlas untuk memikul amanah yang dipertanggungjawabkan kepada dia. 5 tahun ni kita pilih ni, kan? Dan dia bukan hanya mementingkan diri dia sendiri. Dia bukan hanya untuk menjadi kaya ataupun mau berkuasa. Jadi kalau kita silap memilih orang yang tidak boleh dipercayai, maka kesilapan kita itu ialah 5 tahun kita akan tanggung. Ya. Lebih teruk lagi kalau dia bukan hanya tidak boleh dipercayai, tetapi dia juga melaksanakan kerjanya dengan sambil lewah, boleh jadi juga sampai kepada tahap dia menerima rasuah ataupun memberikan rasuah demi untuk mencapai kekayaan dan kuasa
dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi ini kerugian kepada kita apabila selama 5 tahun kita punya pemimpin yang tidak ada padanya quality boleh dipercayai itu. Jadi 2 quality itu ialah al-qawi dan al-amin, ataupun truthfulness dan trustworthiness dalam bahasa kajian yang dibuat oleh Cousins dan Posner dalam Leadership Challenge. Dan saya ingat macam mana untuk kita mengetahui seorang itu mempunyai 2 ciri ini ataupun tidak. Jadi kita mengatakan bahwa kita kena kenal calon kita. Kalau kita tahu calon kita ini datang daripada mana, apa kelayakan dia, bagaimana keluarga dia membentukkan diri dia, bagaimana rekod dia dalam perjuangan dia, bagaimana rekod parti dia, bagaimana rekod orang yang dikeliling dia macam mana. Sebab semua itu membentuk pribadi dan membentuk persekitaran pada seorang itu, sama ada dia akan boleh melaksanakan kerjanya secara jujur, amanah, dan kekuatan yang ada pada dirinya itu digunakan sebaiknya untuk memanfaatkan rakyat, memanfaatkan amanah yang dia pikul, ataupun dia gunakan untuk mengkayakan diri sendiri dan untuk mendapat lebih banyak kuasa dan sebagainya, dan diabaikan segala amanah yang dia pikul dan rakyat yang menderita selama 5 tahun lagi. Jadi fikir-fikirkan, insya-Allah ini adalah panduan yang kita gali daripada research, daripada kajian dan kajian yang bertaraf dunia, dan juga daripada pesanan daripada Al-Quran itu sendiri mengenai bagaimana untuk memilih pemimpin. Sekian, terima kasih.